Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe dan share. Selamat menonton. Dia dimerdekakan daripada Sultan. Melaya bukan tanah jajahan British. Itu Tengku punya temberang saja. Mau angkat UMNO selama-lamanya. Orang tahu kah? Melaya itu bukan jajahan British. Melaya itu naungan British. Macam Brunei. Jadi bila kau di bawah naungan British, bila masa kau merdeka? Kau merdeka dari siapa? Itu temberang. Temberang UMNO. Supaya UMNO itu dilihat oleh semua orang di Malaysia ini sebagai pembebas daripada penjajahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini saya nak bercakap tentang satu komen daripada Borneo Soul yang mengatakan dia sebut Melaya, bagi saya Persekutuan Tanah Melayu, yang dia katanya tidak merdeka, ya. Kita adalah negeri naungan British, ya. Dan oleh kerana itu dia kata Tengku Abdul Rahman, bukan tuanku, ya. Tuanku tu makna Tuanku Abdul Rahman Negeri Sembilan. Ini Tengku Abdul Rahman, pemimpin UMNO, ya, Parti Perikatan. Dia mengatakan UMNO tu menipu orang ramai kerana mengatakan kita merdeka daripada British. Now, perkara ni sebenarnya saya nak beritahu adalah sangat rumit, ya. Pada dasarnya kita bersetuju bahawa British menjadikan negeri-negeri Melayu sebagai protected Malay states, ya. Protected Malay state maknanya negeri-negeri Melayu yang dilindungi. Maksudnya di sini bahawa British, ya, dia tidak jajah tetapi dia melindungi. Tetapi dalam masa yang sama British kawal kita dari membuat hubungan-hubungan dengan negara luar atau membuat apa-apa saja tindakan. Semua pentadbiran kita dipegang. Walaupun raja-raja itu masih lagi berkuasa ataupun masih lagi berkedudukan sebagai ketua negeri Melayu sebagai itu, dan baginda semua bersifat raja in council. Ia majlis mesyuarat negeri, raja bersifat raja in council. Dia tidak duduk di situ tetapi dia akan dirujuk perkara-perkara yang diputuskan oleh Residen British, ya, untuk diberitahu pada sultan-sultan, dan sultan-sultan yang memerintah negeri tersebut akan memberi keputusan. Jadi maksudnya di sini dari segi konsep, dari segi legalitinya, Raja Melayu memang tidak dibuang oleh British. Raja-Raja Melayu masih lagi menjadi ketua pemerintah negeri-negeri Melayu. Tetapi dari segi bidang kuasa, raja hanya sebagai ketua negeri yang tidak ada kuasa, kerana kuasa itu dipegang oleh residen dan keputusan-keputusan itu pun dibuat oleh residen, dan kadang-kadang memang dibincangkan raja-raja. Raja-raja kita seolah-olah macam boneka dekat atas tahta tu, ya. Memang raja kita diberitahu apa yang nak dibuat dan sebagainya, tapi yang buat keputusan itu adalah residen. Dan bila kita bentuk negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1895, 96 dia berjalan, ya, dipanggil sebagai negeri Melayu Bersekutu. Yang memegang pentadbiran itu adalah setiausaha yang memegang itu Residen Jeneral yang dipegang oleh Swettenham, ya. Dia yang menjadi pengerusi kepada mesyuarat Dubar Raja-Raja Melayu. Dan di situlah keputusan-keputusan dia dibuat. Dia hanya memberitahu pada raja dan raja bersetuju mengangguk, ya. Dan selalunya kita dapati kalau kita baca sejarah, raja-raja kita bukan jenis raja-raja yang nak mempersoalkan banyak perkara. Adalah dipersoalkan, tetapi tidaklah sampai kita kata beria-ria sangat. Dan selalunya apa tindakan British itu dipersetujui. Sebab itu setengah orang berpendapat macam Rupert Emerson, dia bila dia tulis dia punya PhD pada tahun 1935, direct and indirect rule, ya, in Melaya, maka dia menunjukkan bahawa sebenarnya walaupun negeri-negeri Melayu ini bersifat protected states, tetapi kuasa British, Residen General British, Governor Negeri Selat, mereka ni semua berkuasa lebih. Mereka sebenarnya yang menguruskan negeri-negeri itu, raja duduk saja, apa saja dilaporkan, tetapi raja tak ada keputusan. Itu sebab setengah orang, Rupert Emerson berpendapat bahawa walaupun dia dikata indirect rule, sebenarnya dia adalah direct rule. Ya, sebenarnya ada dalam pemerintah secara terus. Dan kalau kita tengok peristiwa ni benar. Cuba kita ambil kes J.W.W. Birch dibunuh, bukan? Kenapa dia dibunuh? Sebab
Sultan Abdullah, ya, Sultan Ismail, Maharaja Lela dan pembesar-pembesar Melayu yang tanda tangan perjanjian Pangkur 1874 menganggap bahawa nasihat British itu boleh kita ketepikan, ya. Raja Sultan Abdullah dia bergaduh dengan Sultan Ismail nak merebut tahta Perak, maka British menyebelahi Sultan Abdullah, Singapura menyebelahi dia. Maka dia duk ingat bila dia menyebelah dia boleh baik dengan balik Sultan Ismail dengan pembesar-pembesar dan dia boleh singkirkan British. Sebab itu dia orang buat pakatan bunuh JWW Birch tu. Sebab Birch dia kata mengganggu adat resam mereka iaitu menggunakan hamba wanita, dan Birch juga memberi arahan-arahan yang bertentangan dengan kebiasaan pembesar-pembesar Melayu seperti hasil tanah, ya, peraturan-peraturan baru, ya, cukai kena dibayar pada British, nak masuk ke hutan kena minta permission, ya. Itu semua adalah satu perkara yang selama ini berlaku di negeri-negeri Melayu dengan senang sebab tiap-tiap daerah tu Sultan dah bagi. Maharaja Lela misalnya pasti salah kan. Datuk ni pegang kawasan ni. Jadi mereka adalah raja dalam kawasan tersebut. Dan Sultan memberi itu, Sultan diberi hadiah saja setiap tahun. So maknanya sekarang, ya, kita telah ada pembesar-pembesar Melayu telah ada satu sistem yang relax. Maknanya daerah itu adalah dalam pegangan dia adalah orang yang berkuasa sampai menjadi hakim, membuat keputusan-keputusan pergaduhan di antara mereka pun itulah pembesar yang buat keputusan. Sebab itu macam Maharaja Lela, dia punya gelaran pancung tak bertanya. Ya, Datuk Maharaja Lela tu dia punya lambang ialah pancung tak bertanya. Maknanya kalau dia percaya orang tu tak putus, dia pancung aja tak payah tanya-tanya. Ya, itulah besarnya kuasa pembesar daerah yang telah diberi oleh Sultan. Jadi Sultan Abdullah apabila dia berebut tahta dengan Sultan Ismail, maka dia telah menggunakan British di Singapura. Jadi British telah sokong dia dan dia jadilah Sultan Perak. So Sultan Ismail yang duduk di Belanja, aku tak salah saya, dia tidak ada kuasa. Tetapi bila mereka nak jatuhkan British, mereka memang buat baik dengan British, tetapi lepas tu Sultan Abdullah kata, oh, kita tak boleh terima nasihat dia. Padahal dalam perjanjian itu nasihat itu mesti diterima. Tapi Sultan Abdullah fikir, kita tak perlu terima. Maharaja Lela kata ini negeri kita, apa kita nak terima. Jadi mereka berpakat, Sultan Abdullah, Sultan Ismail, Maharaja Lela, Datuk Maharaja Lela dan pembesar-pembesar semua, mereka berpakat dan mereka bunuh Birch. Kan dengan si pitung kau tak salah saya, yang tu yang melaksanakan tugas itulah Maharaja Lela, yang disuruhnya kepada orang bawahan dia, si pitung kau tak salah saya, dan matilah Birch. So bila Birch mati, British daripada Singapura buat tindakan hantar tentera dan conquer negeri itu. Dia tak buang raja, tetapi dia menguasai pentadbiran negeri itu. Dan apabila dijalankan perbicaraan, ya, pada Maharaja Lela, Datuk Sagur, kau tak silap saya, Datuk Sagur, ya, Maharaja Lela, Datuk Sagur, maka kita dapati ketua hakim, dapati hakim kepada perbicaraan itu adalah Raja Idris, kerabat Sultan Perak juga, bukan Sultan Am. Jadi British ni pandai. Dia kata ini pentadbiran negeri Melayu, Sultan masih lagi menjadi ketuanya, maka biarlah keadilan itu atau kehakiman itu dibuat oleh Sultan, bukan oleh British. Tetapi belakang Raja Idris itu yang kemudian jadi Sultan Idris Perak, ya, adalah Sultan Ham. Jadi maknanya mereka baling batu sembunyi tangan lah. Jadi tapi dari segi logiknya, bahawa dia tak campur tangan dalam negeri Melayu. Tak campur tangan. Walaupun sebenarnya, ya, di belakang Raja Idris itu adalah Frank Sultan Ham. Jadi bila dibuat keputusan apa kita kata Datuk Maharaja Lela salah, dihukum gantung sampai mati, Datuk Sagur juga gitu, dan Sultan Abdullah dibuang ke Pulau Seychelles, ya. Begitu juga Sultan Ismail dibuang ke Seychelles. Yang buat keputusan itu British, tapi dibaca oleh Idris, ya, boleh Raja Idris. So faham tak maksud di sini? Maknanya dari segi pentadbiran British tak campur tangan secara direct, indirect, sebab digunakan Raja Idris, ya, untuk kita kata menjadi hakim kepada perbicaraan itu, ya. Tetapi pentadbiran harian kemudian residen berkuasa ke atas segala-galanya. Lepas Birch dibunuh, begitu juga di Selangor. Walaupun dipakai sistem residen, Sultan Abdul Samad masih lagi jadi sultan di Selangor, tetapi yang berkuasa adalah residen. Misalnya kes, ini saya nak baca, kes Sultan Abdul Samad.
British tak puas hati dengan Sultan Musauddin dengan putera sulung Sultan Abdul Samad, iaitu Raja Musauddin kan. Dari segi adat Melayu, Raja Musauddin tu patut jadi sultan, dia akan menggantikan bapa dia, tapi dia tidak baik dengan British, dia agak kasar dengan British dan dia memang menentang kemasukan British. Maka akhirnya British turunkan dia bila lepas Perang Dunia Kedua, Raja Musauddin jadi sultan di Selangor, dia telah diturunkan dan digantikan dengan adiknya yang ketiga, ya, Sultan Syamuddin Alam Shah, untuk menjadi Sultan Selangor. Dan Sultan Syamuddin, dan pertikaian ini berlaku pada tahun 1938, dia telah menjadi, isu tu telah menjadi, saya ingat saya tulis satu paper tentang tu. Jadi yang saya nak beritahu di sini bahawa sebenarnya British, ya, nampak saja dia mengekalkan raja-raja itu, tetapi dia tidak, ya, memberi pentadbiran itu kepada pembesar-pembesar Melayu. Dia ambil semua. Jadi itu sebab pentadbiran itu nampak indirect, tetapi sebenarnya direct rule. Itulah makna sebab kedudukan kita sebagai negeri Melayu protected, ya, protected melistid. Tapi dalam masa yang sama British juga menjalankan penaklukan ke atas negeri-negeri itu dari segi pentadbiran, dari segi buat keputusan hubungan luar, dari segi penggantian sultan, ya. Ini berlaku dari segi hasil masuk negeri. Sultan tak ada kuasa, semua dipegang oleh British. British lantik pegawai kewangan dia, kolektor dia daripada British juga lantik, revenue pun British lantik, lepas tu custom pun British lantik. Ini semua. Sebab itu akhirnya kalau kita lihat, walaupun dalam tahun 1874 dan seterusnya itu, British campur tangan di negeri-negeri Melayu seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang pada 1888. Walaupun dia campur tangan dengan meletakkan residen, tapi sebenarnya dia menguasai pentadbiran itu. Jadi dia sebenarnya dia bukanlah, dia sebenarnya tidak menjajah negeri-negeri Melayu, dia menjajah dari segi dia menguasai pentadbiran, kewangan, hasil mahsul negeri, ya. Raja kita duduk di atas saja, diberitahu bila perlu saja, dan disediakan satu dubar untuk raja-raja kita bertemu berbaik-baik dengan pegawai British, tetapi pentadbiran semua dijalankan oleh British. Jadi satu segi dia nampak seolah-olah dia dikuasai oleh British, jadi dijajahlah oleh British pentadbiran tu. Tapi dari satu segi dia dilindungi. Jadi kita tak boleh kata bahawa Tengku Abdul Rahman apabila menuntut kemerdekaan daripada British pada tahun 97 itu sebagai satu penipuan. Mengatakan UMNO itu sebagai satu penipu. Tak boleh macam tu. Sebab orang Sabah dia tak tahu sejarah kita dan dia tak faham, dia tak mengkaji. Bukan orang Sabah, minta maaf. Ni Borneo channel tadi, Borneo Boys. Borneo Boys tu dia tak tahu, dia cuma baca-baca dan dia tu. Padahal kita tahu Rupert Emerson dah tahun 35 dah tulis bahawa di Melaya dia kata berlaku pentadbiran secara indirect tetapi sebenarnya direct. Saya setuju tu, macam saya cakap tadi, ya, kes Birch kan. Orang Melayu atau Raja Melayu ingat bila kita dah buat perjanjian kita boleh tipu British, kata tak mau, kita tak nak. Tapi dari segi perjanjian dia dah tanda tangan dan British gunakan itu untuk buat serangan ke atas Perak dan akhirnya Perak tak ada berkuasa lagi. Tapi sultan dia tak dibuang. Dia jadi duduk di atas itu je lah, tapi pentadbiran semua, kewangan, pertahanan, hasil mahsul semua dipegang oleh British. Jadi macam mana kata kita dia tak jajah kita? Pelantikan jabatan-jabatan kerajaan semua dipegang dia, pembesar-pembesar kita dipencenkan. Pembesar dulu kalau sultan dia atas sultan, bawah tu kita ada kuasa pentadbiran, bendahara lah, Laksmana lah, Temenggung, Shah Bandar. Sekarang British buang semua sistem ni. British kekalkan sultan, tapi yang tengah ni sistem pembesar ni dia ambil semua. Jadilah dia resident, yang ketua jabatan polis, ketua jabatan income tax, ketua jabatan hasil kan, collector hasil mahsul, ya. Lepas tu ketua jabatan immigration, ketua jabatan apa lagi, apa saja, kongsi gelap, semua adalah British kenakan, dan semua orang dia. Sebab itu diimport orang-orang British yang tak ada kerja dekat England tu, ataupun yang pernah bekerja di Israel lah, di mana-mana jajahan takluk British di dunia ini untuk datang ke tanah Melayu. Tahu, untuk mentadbir, sebab mereka dah ada pengalaman mentadbir di Afrika, di Burma, di India, mereka datang ke sini. So kita adalah another extension of
British expansion, imperialism. So siapa kata dia tak jajah? Maka dia jajah. Cuma legalnya dia tak pakai benda tu sebab British ni cerdik. Macam saya cakap kes Bush tadi dibunuh, yang menghakimnya Raja Idris. Bukannya Frank Tottenham, tapi belakang sebelah Raja Idris tu Frank Tottenham yang mengulurkan kertas untuk mengatakan bendahara Sri Maharaja Lela ni salah, gantung, hukum gantung. Ingat Raja Idris boleh buat keputusan sendiri. Saya percaya itu adalah dengan cadangan daripada Tottenham yang tak nampak tangan dia, tetapi dia ulur saja keputusan dia. So ini bagi saya, British sebenarnya main silap mata dengan kita. Nampak kita protected states, tetapi dia sebenarnya yang menguruskan pentadbiran negeri. Sampai apa? Sampai sebab itu kita dah biasa dengan British memegang segala perkara macam pentadbiran, hasil mahsul, hubungan diplomatik dan sebagainya negeri-negeri Melayu. Maka sebab itulah kita beranggapan bahawa British Tengku kata kita merdeka daripada British. Betul lah kita merdeka daripada British. Tetapi dari segi legalitinya, negeri Melayu tak pernah dijajah kerana dia bertaraf protected states. Tapi dari segi pentadbirannya, dari segi perkara-perkara yang berlaku macam penggantian Tengku Mahkota di Selangor, macam saya cakap tadi tu, Tengku Musaudin tu dibuang, diambil anak Sultan ketiga. Walaupun Sultan Sulaiman membantah, tapi British tak peduli. So maknanya dia campur tangan dalam kes penggantian sultan. Begitu juga misal kita dapati bila Raja Musaudin dilantik, British masa zaman Jepun, Sultan Musaudin dilantik, maka bila British datang balik ke tanah Melayu di Selangor, dia telah buang Sultan Musaudin dan dia naikkan Sultan Hishamuddin Alam Shah. Jadi maknanya ini benda yang memang you tak boleh kata 100% dia tidak dijajah. Negeri-negeri Melayu tidak dijajah. Dia dijajah. Dia dari segi pentadbiran, dari segi penggantian sultan, dari segi kewangan, dari segi hasil mahsul negeri, dari segi pengurusan jabatan, dari segi penubuhan jabatan kerajaan dan pembuangan. Apa kita kata sistem pentadbiran Melayu yang menggunakan nama bendahara, menteri besar ataupun menteri kewangan Temenggung, semua dah tak ada lagi. British lah yang hapuskan. Jadi macam mana kita kata dia tidak dijajah, kan? Jadi itu yang kita kena hati-hatilah dalam soal ini. Jadi saya rasa pendapat ini kena diperhalusi lagi. Pendapat suara Borneo tu tadi mesti diperhalusi. Dan saya tak setuju mengatakan kemerdekaan kita 97 itu adalah satu penipuan dan kita semua ditipu. Sebenarnya penjajah ini sangat bijak, sangat bijak. Dia boleh main silap mata dan kita memang terasa dijajah, sampailah kita terpaksa berunding dengan British, Tengku terpaksa berunding dengan British dan mengantar Tun Abdul Razak untuk membincangkannya dan melepaskan kita daripada tangan British, cengkaman British. Cengkaman, kita tak gunakan penjajahan. Cengkaman British itu kita minta dilepaskan pada 31 Ogos 1997. Kalau British merasa bahawa dia tidak mencengkam kita atau tidak menguasai kita, apa perlunya Queen Elizabeth mengantar dia punya wakil untuk mengisytiharkan memberikan pelepasan kepada kita sebagai sebuah negara yang tidak lagi dikuasai oleh British atau dicengkam oleh British. Jadi bagi saya ini sangat penting kita lakukan dan saya rasa kita jangan gunakan perkataan kasar-kasar dalam kita membuat analisis. Bagi saya, kalau kita ada academic excellence atau kita perlukan satu academic analytical, kita janganlah gunakan perkataan kasar-kasar, bodoh, tipu, apa sebagainya. I think dia menyinggung. Kalaupun you tak suka orang semenanjung misalnya katakan, tapi janganlah sejarah kita yang you tak belajar habis, sejarah kita yang tak mengalaminya dan lalu you mengatakan kita ditipu. Saya rasa sepatutnya perkara itu ditiadakanlah. Kalau you memberi pendapat, bagilah pendapat, persalahnya kan. Tetapi tidaklah mengatakan bahawa kemerdekaan 1957 itu adalah satu pembohongan. Lagi satu isu yang dibangkitkan ialah bahawa sebenarnya dia kata kita mesti merdeka daripada raja-raja, kan? Dia mengatakan bahawa yang menguasai kita adalah raja-raja. Dan sebenarnya bagi saya bukan nak kata sokong dia atau tidak. Dan bagi saya sebenarnya raja-raja Melayu yang menjadi raja pemerintah bagi tiap-tiap negeri Melayu, yang mendapat taraf protected Malay States daripada British, maka raja-raja Melayu ini kekal sebagai raja pemerintah. Pentadbirannya memang dipegang oleh British. Tetapi dari segi
kebiasaan raja-raja Melayu lah sebelum kedatangan British pun, macam kerajaan Melaka. Raja memang duduk di tahta. Dia tidak pergi jadi pegawai kerajaan menguruskan pergaduhan dan sebagainya. Dia akan panggil bendahara, apa nak laporkan pada hari ini kan? Apa keadaan rakyat betul? Bendahara kata, semuanya baik-baik tuanku. Kalau ada masalah yang rakyat dihadapi, maka kalau jenayah, temenggung akan menguruskannya. Lepas tu kalau ada saudagar-saudagar nak datang kan, berdagang di Kota Melaka, di Bandar Melaka, maka Syah Bandar yang uruskannya. Ya, kalau ada yang pegang duit negara, bendahari dibuat satu jawatan bendahari untuk menjaga kewangan negeri. So sultan duduk saja. Sultan memang kita kata hanya tahu mentadbir, memerintah, mengarah dan bertanya, dan kalau misalnya ada masalah dia akan buat keputusan. Itu pun dia minta nasihat bendahara kan? Nasihat bendahara. Dan bendahara ni lah yang menguruskan kita kata segala perkara. Kalau kita baca sejarah Melayu yang menjadi teks bagi kerajaan Melayu Melaka, kita dapati bendahara, misalnya Maharaja bendahara bendahara Allahu Akbar, Mutahir, Tun Mutahir. Kenapa misalnya dia jatuhkan hukuman pancung oleh Sultan Mahmud Shah? Kerana dia tidak menyerahkan anaknya Tun Fatimah yang cantik jelita untuk menjadi isteri sultan. Dan kerana itu 40 anggota kerabat Tun Mutahir ya telah dikorbankan oleh sultan. Tinggal yang 40 tu Tuhan tahan. Raja Sultan Mahmud Shah tahan. Saya nak tunjukkan di sini bahawa sistem pentadbiran Melayu berbeza tahu dengan sistem pentadbiran Barat. Kuasa raja itu adalah mutlak pada masa itu. Kuasa raja mutlak dan apa saja perintahnya kena dibuat. Ya, kadang-kadang tak adil. Misalnya kita kata tak menyerahkan anak dia ataupun tak memberi anaknya Tun Fatimah kepada sultan untuk jadi isteri. Tun Mutahir memikirkan bahawa sepupunya Tun Ali itu lebih rapat untuk jadi suami. Itu bukan satu kesalahan, tetapi bagi sultan itu satu kesalahan kerana membiarkan sultan melihat kejelitaan Tun Fatimah tanpa dapat mengistrikannya. Jadi maknanya Tun Mutahir telah melanggar kebiasaan sultan. Sultan memang akan ambil puteri bendahara, puteri pembesar-pembesar dia untuk jadi gundik ya, untuk jadi isteri dan sebagainya. Itu adat kita. Jadi kita bila mengatakan bahawa sultan-sultan kita mempunyai kuasa mutlak ya, itu memang berlaku. Jadi dalam hal ini apabila dia mengatakan bahawa kita ni patut merdeka daripada sultan, tahu? Ini satu elemen yang membahaya. Sebab apabila dia kata kita kena merdeka pada sultan, kita sebenarnya tersilap. Dia kata kita bukan merdeka daripada British, tetapi merdeka daripada sultan. Padahal dalam masyarakat Melayu, sultan ini tak pernah menjadi isu dalam masyarakat Melayu. Orang Melayu tak pernah membuang institusi raja, betul? Betul kan? Daripada zaman Kesultanan Melaka, malah sebelum Melaka pun, Sriwijaya, sultan itu telah didaulatkan sebagai ketua mereka, kan? Misalnya kita ambil perjanjian Demang Lebar Daun, ya, dengan Raja Suran, ya, yang kemudian dilantik sebagai ketua bagi orang Melayu, kan, dalam Waqdat. Waqdat tu maksudnya bahawa rakyat Melayu akan sentiasa mendukung raja jika raja itu berlaku adil. Raja adil, raja disembah; raja zalim, raja disanggah. Nah, itu adalah suatu sumpah Waqdat antara rakyat dan raja. Dan sejak itu raja didaulatkan sebagai ketua negara, ketua kerajaan. Dan itu tak pernah dicabar oleh sesiapa pun, kecuali misalnya Hang Jebat. Itu pun dia mengamuk sebab Hang Tuah dibunuh tanpa usul periksa, betul? Jadi maksudnya dari segi sejarah kita, raja tetap dirajakan sebab dia telah diterima oleh adat dan juga rakyat. Jadi soalnya sekarang bila dia kata bahawa kita patut bebas dari raja, dia sebenarnya mencadangkan satu perkara yang tidak sesuai dengan dasar politik orang Melayu, dasar pentadbiran orang Melayu. Ya, sebenarnya raja-raja kita menjadi ketua kita sejak zaman kerajaan Melaka. Melaka tumbang di tangan Portugis, tetapi dia punya institusi raja tu berkembang, bukan? Daripada Melaka dia pergi Johor Lama, betul? Johor Lama dia pergi Riau Lingga. Dan lepas tu dia balik ke Singapura, betul? Lepas itu datang Belanda hapuskan sistem tu. Tapi di tanah Melayu, British tak hapuskan sistem tu, betul kan?
British tak hapuskan sistem tu, British kekalkan. Walaupun dia masuk mencampuri urusan negeri Melayu macam Perak, Perjanjian Pangku, tapi dia tak buang sultan, tetapi dia ambil semua pentadbiran. Begitu juga dengan Selangor, dengan Sultan Abdul Samad 1875, dia kekalkan Sultan Abdul Samad. Walaupun banyak sangat pergaduhan di situ, dan dia campur tangan dalam pelantikan Sultan menggantikan Sultan Abdul Samad, menggantikan Sultan Sultan Sulaiman, menggantikan Sultan Sulaiman, iaitu anak Sultan Abdul Samad. Lepas tu kita anak ke siapa saya tak ingat, tapi yang jadi kes dia menggantikan dengan tu adalah Sultan Sulaiman. Ya, Sultan Sulaiman. Kan kalau kita ke Kelang, kita ada nampak Masjid Sultan Sulaiman, kan? Itu adalah sultan selepas Abdul Samad, kalau tak silap saya, dan dia telah melantik anak dia yang tua. Itu adat orang Melayu, tetapi British pergi lantik nombor 3 sebab yang tua itu tidak setuju dengan campur tangan British. Itu dia. Jadi mana British mainkan banyak tindakan-tindakan atau strategi-strategi untuk dia menguasai negeri itu, tetapi dia tak buang raja sebab British cerdik. Dia bukan macam Belanda, macam Perancis, bunuh semua raja-raja macam di Burma, di Vietnam, kan, dia bunuh di Indonesia. Tetapi di tanah Melayu, raja-raja dikekalkan, tapi pentadbiran itu dipegang. Dan itu berlaku. Jadi dari segi sistem kemasyarakatan kita, dari segi hierarkinya, raja tetap di atas. Tapi bawah ni, macam saya cakap tadi, pembesar-pembesar ini, dia telah gantikan pegawai-pegawai British. Pembesar-pembesar kita dipencinkan. Dan macam di beberapa buah negeri, pembesar itu pegang daerah. Tapi itu terus di bawah sultan. Tapi dari segi lain, British telah lahirkan satu sistem pentadbiran barat dengan residen sebagai ketuanya, dan ketua-ketua jabatan itu pun dilantik oleh residen. Sultan tak tahu apa-apa, kan? Jadi mana dia dah pisahkan pentadbiran istana dengan pentadbiran harian itu dalam tangan British. Jadi kita bila merdeka mestilah kita ambil balik tu, kan? Residen tu kita buang, kita ganti dengan menteri besar. Bila menteri besar itu macam di Johor, kan? Dulu ada penasihat British. Datuk Onn Jaafar selalu bergaduh dengan penasihat British. Maka akhirnya bila sebelum merdeka, Menteri Besar 1948, Perjanjian Persekutuan 48 telah melahirkan Menteri Besar, jawatan Menteri Besar. Dan Menteri Besar itu adalah apa kita kata dilantik di kalangan rakyat, pembesar-pembesar negeri yang dipersetujui oleh Sultan. Belum ada pilihan raya masa itu. Jadi belum ada pilihan raya, Sultan melantik. Misal di Perak dilantik Datuk Panglima Bukit Gantang, Datuk Haji Wahab Muda, ya. Datuk Haji Wahab Bentuk Muda Aziz. Lepas tu Selangor juga dilantik Datuk Hamzah. Ni belum merdeka, belum pilihan raya. Di Johor dilantik Datuk Onn, ya. Lepas tu di Pahang dilantik Datuk Mahmud Mat. Di Kelantan dilantik Datuk Niamat Kamil. Tapi bila kita ada election tahun 1955, itulah baru pelantikan itu dilakukan oleh Sultan. Pelantikan Menteri Besar oleh Sultan, bukan oleh rakyat, ya, oleh Sultan yang dipilih daripada pembesar yang dipercayai dapat sokongan ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih oleh rakyat. Jadi dalam Malaysia ni kita tengok kita ada dua perkara yang besar. Kita ada raja-raja. Jadi maknanya dalam Malaysia ni kita tidak buang raja. Maka dalam kita merdeka, kita lantikkan raja itu sebagai raja perlembagaan. Maksud raja berperlembagaan, raja itu mentadbir mengikut kuasa dalam bidang perlembagaan, ya, dalam perundangan. Mana kita tak buang kuasa raja, tapi kuasa pentadbiran itu kita letakkan pada Menteri Besar, kepada kuasa pentadbiran yang ahli-ahlinya dilantik oleh orang ramai melalui pilihan raya. Jadi kita kawinkan dua proses. Satu raja berperlembagaan kita wujudkan, lagi satu sistem demokrasi berparlimen. Demokrasi makna menggunakan pilihan rakyat. Jadi bagi saya harap tuan-tuan faham. Jadi bila dia timbulkan bahawa kita ni patut merdeka dari raja, dia telah mencabar adat istiadat Melayu, dia telah mencabar kedudukan sultan di dalam perlembagaan itu sendiri. Memang kita maknanya kita tidak bebaskan diri daripada sultan, ya. Walaupun mungkin nampak benar macam dia cakap, tetapi soalnya sekarang kita tak pernah minta merdeka daripada sultan. Kita minta merdeka, so-called merdeka daripada British, kerana British kuasai negeri kita seolah-olah dia jajah negeri kita. Jadi bila dia buat statement macam tu, itu ada unsur-unsur subversif, kan, ada unsur-unsur yang boleh melahirkan ketegangan dalam masyarakat. Dan saya tak tahulah sama ada ini selari
dengan agenda setengah-setengah pihak yang mau buang institusi raja kan, ya, dalam negara kita. Ya, mungkin ada, mungkin tidak, ya. Tetapi bagi saya kemerdekaan yang kita dapat daripada British itu adalah kerana penguasaan cengkaman British terhadap pentadbiran, ketenteraan, betul kan? Askar-askar New Zealand telah dihantar masa kita lawan komunis kan, daripada PG Afrika pun dihantar ke sini, Sarawak Rangers pun dihantar, New Zealand, Australia, Gurkha, semua jajahan takluk British itu atau yang pengaruh British dihantar ke sini. Maknanya pertahanan kita tak selamat, ya. Dari segi kewangan kita masih lagi pound sterling di sana. Jadi apa yang kita tidak, bila kita dah merdeka barulah pelan-pelan kita dapat balik menguasai pentadbiran kita oleh orang tempatan. Jadi bagi saya kita kena faham situasi ini supaya pendapat-pendapat itu tidak menyeleweng atau pendapat-pendapat itu tidak, kita kata, menyebabkan satu kecelaruan, ya, dalam sejarah kita. Memang saya tahu dia protected states, tetapi dalam masa yang sama raja dikekalkan tapi pentadbiran diambil alih, pertahanan diambil alih, ekonomi diambil alih, dan akhirnya kita dapati selama 446 tahun kita dijajah atau dikuasai oleh British, oleh Belanda, start daripada Melaka lah, oleh Portugis, oleh Belanda, oleh British seluruh tanah Melayu, oleh Jepun, dan lepas tu oleh British. Maka tentulah kita merasakan bahawa terlalu lama kita dicengkam, maka kita kena membebaskan diri. Dan pembebasan itu pun sebenarnya bukan juga, saya tahu bukan sepenuhnya juga, sebab kita masih lagi menjadi anggota Commonwealth sebagai salah satu syarat British untuk melepaskan penguasaannya kepada kita. Jadi saya harap jelas keadaan ini, dan kita tidak pernah mau membebaskan diri kita daripada raja-raja kita, sebab raja itu adalah ketua kita daripada dulu sampai sekarang. Dan siapa yang tak suka institusi raja itu adalah orang-orang yang tak faham tentang budaya kita, tentang tamadun kita, dan orang-orang yang memang ada agenda untuk lahirkan republik. Tetapi bagi saya, sebuah republik tak semestinya juga keamanan bagi kita semua. Raja perlembagaan adalah satu cara terbaik raja-raja kita melepaskan kuasanya ke atas rakyat dengan membenarkan mereka mengadakan pilihan raya, dan pilihan raya itu boleh digunakan untuk memilih wakil-wakil mereka, tetapi pelantikan itu masih lagi dilakukan oleh raja. Di peringkat negeri, raja pemerintah melantik menteri besar dan juga exco-nya. Kalau di peringkat pusat, yang di Pertuan Agong, Seri Paduka Baginda Pertuan Agong yang melantik Perdana Menteri dan juga menteri-menteri kabinet, senator-senator, setiausaha politik, setiausaha kerja, menteri-menteri. Jadi makna kuasa raja itu tak lepas, ya. Tetapi apa kita kata, rakyat ada hak untuk membuat pilihan raya dan memilih pemimpin dari pilihan raya untuk menguruskan pentadbiran negeri. Jadi saya harap penerangan saya ini jelas, dan saya harap tidak ada kekeliruan. Sebenarnya bagi saya cadangkan beginilah. Kita sebenarnya mahu lahirkan Malaysia yang aman damai, ya. Kita mahu melahirkan Malaysia yang bersatu padu. Jadi kalau analisis akademik itu, biarlah kita membantu kepada suatu pembangunan negara dari segi kenegaraan yang baik, dari segi pendapat yang baik, dari segi pemikiran yang baik, dan dari segi perpaduan yang baik. Saya harap itulah sepatutnya menjadi harapan kita, sebab kita sayang negara kita ini, ya. Kita tak ada negara lain, ya. Saya tak ada nak balik ke mana-mana. Inilah tanah air kita, inilah tanah pusaka saya, inilah tempat lahir dan tumpah darah saya. Mungkin saya ke bumi di sini, saya tak tahu di mana. Kalau saya baik-baik saja, saya ditanam di Malaysia. Dan kalau saya pergi luar negeri pun masih sayang Malaysia, ya. Kata peribahasa Melayu, sejauh mana anak seluang ke laut, akhirnya dia balik ke pantai juga. Semana jauh, apa kita kata, sirih tetap pulang ke gagang, ya. Ikan tetap pulang ke lubuknya yang biasa. Sekian, terima kasih.